أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi dalam siri bacaan kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Muslimin muslimat mata Allah sekalian, sebelum kita membaca bacaan kitab Al-Azkar kita pada hari ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan bolehlah sama-sama mengikuti rakaman video ini, dan juga tuan-tuan bolehlah sama-sama subscribe kami di channel YouTube Masjid Al-Muktafi Billah Syah, iaitu TV MAMBS, dan tuan-tuan juga boleh bersama-sama dengan kami dalam Facebook Masjid Al-Muktafi Billah Syah, iaitu Facebook page Masjid Al-Muktafi Billah Syah. Boleh like dan share sama-sama untuk kita sama-sama mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan oleh masjid untuk tatapan para jemaah sekalian. Muslimin muslimat dan Allah sekalian, tuan-tuan juga boleh bersama-sama dengan kami dalam Instagram masjid, iaitu mambs.kt. Sama-sama kita like dan share. InsyaAllah inilah di antara norma baru bagi Masjid Al-Muktafi Billah Syah dalam kita berdakwah, dalam kita berkongsi ilmu pengajian, sama ada pengajian berkitab ataupun kuliah-kuliah ataupun tazkirah ringkas yang disediakan oleh pihak Masjid Al-Muktafi Billah Syah. Jadi tuan-tuan boleh bersama-sama dengan kami melalui platform media sosial yang ada di Masjid Al-Muktafi Billah Syah, iaitu di YouTube channel Masjid Al-Muktafi Billah Syah, iaitu TV MAMBS. Boleh sama-sama kita subscribekan YouTube channel tersebut, dan boleh juga ikuti kami di Facebook page Masjid Al-Muktafi Billah Syah, dan juga boleh juga ikuti kami di Instagram Masjid mambs.kt. InsyaAllah sama-sama kita ikuti setiap ataupun video-video yang dirakamkan di Masjid Al-Muktafi Billah Syah untuk tatapan kita semua bersamaan dengan norma baru yang dilaksanakan ketika ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada media-media sosial yang disediakan oleh pihak masjid tersebut, insyaAllah. Dan boleh juga melalui media sosial inilah pihak masjid menyebarkan info-info terkini daripada Masjid Al-Muktafi Billah Syah, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama membaca bab yang baru dalam kitab Al-Azkar ini karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan insyaAllah kita masuk bab yang ke-18 dalam kitab yang 5 ini, iaitu zikir dan doa bagi hal-hal tertentu, iaitu bab berkaitan dengan zikir untuk orang gila dan tersengat binatang berbisa. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada muka surat 246, kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hingga mereka tiba di salah sebuah kampung. Namun mereka tidak dibenarkan untuk singgah di desa tersebut. Kebetulan ketua kampung tersebut tersengat binatang berbisa. Penduduk kampung berusaha sekuat tenaga untuk mengubatinya, namun mereka tidak berhasil. Sebahagian dari mereka akhirnya berunding, kalau kita mendatangi kafilah yang baru sahaja datang kemari, mungkin mereka memiliki sesuatu yang dapat menyembuhkan penyakit ketua kampung. Akhirnya penduduk kampung pun mendatangi mereka dan berkata, wahai kafilah, sesungguhnya ketua kampung kami tersengat binatang berbisa, dan kami telah berusaha sekuat tenaga untuk menolongnya,
namun tiada hasil. Apakah di antara kalian ada yang bisa menyembuhkannya? Salah seorang sahabat berkata, demi Allah, sesungguhnya aku boleh meruqyah. Tetapi demi Allah, kami telah bertamu kepada kalian, namun kalian menolak untuk menerima kami. Oleh kerana itu, aku tidak akan melakukannya kecuali jika dibayar. Mereka pun sepakat untuk memberikan seekor kambing sebagai pengganti ruqyah. Sahabat itu pun lalu meruqyah ketua kampung dengan meludahinya dan membacakan surah Al-Fatihah. Serta mata ketua kampung itu berdiri seperti baru terlepas dari ikatan dan berjalan tanpa ada bekas sakit sedikit pun. Penduduk kampung itu lalu menepati janji mereka. Para sahabat yang lain mengatakan, berilah kambing itu. Sahabat yang meruqyah itu mengatakan, jangan diberikan terlebih dahulu sampai kita mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kejadiannya. Lalu kita tunggu apa perintah baginda. Mereka pun mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Baginda bertanya kepada yang meruqyah, dari mana engkau tahu bahawa ayat itu boleh dijadikan ruqyah? Rasulullah SAW bersabda, kalian telah berbuat benar. Berilah kambing itu dan jangan lupa tinggalkan untukku, kata Nabi SAW dengan diiringi tawa. Kisah ini dinukilkan sebuah lafaz sesuai lafaz Bukhari yang merupakan riwayat yang paling sempurna. Dalam riwayat lain disebutkan, dia pun membacakan Ummul Kitab dan mengumpulkan ludahnya dan kemudian meludahinya, lalu serta-merta orang itu sembuh. Dalam riwayat yang lain juga ada disebutkan ketua kampung itu lalu memerintahkan untuk memberikan kepadanya 30 ekor kambing. Muslimat rahmati Allah sekalian, dalam hadis yang kita baca pada kali ini, satu kisah yang diceritakan dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana kisah ini menceritakan kepada kita bahawa salah satu amalan yang boleh kita amalkan jika sekiranya di kalangan kita terkena ataupun tersengat binatang berbisa. Salah satunya apa yang diceritakan dalam hadis ini, salah satu kisah di mana sahabat baginda SAW dalam perjalanan berhijrah ataupun dalam perjalanan musafir, lalu dalam perjalanan itu sahabat-sahabat baginda SAW sampai di salah sebuah kampung. Tapi bila sampai di kampung tersebut, penduduk kampung tidak membenarkan mereka untuk singgah di kampung tersebut. Dan pada masa yang sama, ketua kampung di kampung itu terkena sengatan binatang. Lalu penduduk kampung ni, mereka telah pun habis daya upaya untuk mengubati ketua kampung tersebut. Tapi salah seorang daripada penduduk kampung menyatakan bahawa apa salahnya kalau kita bertemu kepada sahabat-sahabat baginda, ataupun kita bertemu kepada orang yang dalam musafir yang nak singgah di kampung kita itu. Mungkin ada di kalangan mereka yang boleh menyembuhkan penyakit ketua kampung kita. Lalu mereka pun bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi SAW dan salah seorang sahabat baginda SAW meruqyah ketua kampung dengan cara meludahinya dan membaca Ummul Quran. Dalam riwayat yang lain, dia membaca Ummul Quran iaitu surah Al-Fatihah dan dia ludah kepada tempat yang terkena bisa. Lalu ketua kampung ni pun terus disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Salah satu daripada kisah yang diceritakan kepada kita dalam kitab Al-Azkar ini, Imam Nawawi menceritakan melalui hadis Nabi SAW, salah satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada ayat Al-Quran, di mana jika sekiranya kita terkena sengatan binatang, boleh kita beramal, iaitu kita membaca Ummul Quran, iaitu surah Al-Fatihah, dan kita ludah pada tempat yang terkena bisa. Tapi ini apa yang diceritakan melalui hadis ini adalah apa yang berlaku kepada sahabat baginda SAW.
orang yang kita tahu, orang yang begitu alim dan orang yang begitu rapat dengan Nabi SAW, yang begitu beriman pada Nabi dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti ada kelebihan dan ada hikmah di sebalik kejadian yang berlaku ini. Jadi pada kita boleh untuk kita amalkan. Jika sekiranya ahli keluarga kita ataupun sahabat handai kita terkena sengatan binatang berbisa, boleh untuk kita amalkan cara yang diajar ini. Tapi dalam masa yang sama perlu kepada kita untuk kita berusaha, iaitu pergi ke klinik ataupun pergi ke hospital untuk mendapatkan ubat, ataupun pergi kepada yang lebih pakar, iaitu doktor dan sebagainya, untuk kita mendapatkan ubat. Tak boleh kita beramal dengan cara ini saja. Bukan bermakna kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nak beramal dengan ruqyah ini boleh, tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama perlu kepada kita untuk kita berusaha. Sebab itulah kita disuruh supaya kita menghantar orang yang terkena sengatan binatang berbisa itu ke tempat-tempat yang ada pada masa sekarang ini, iaitu klinik dan hospital dan sebagainya. Sebab kalau kita hanya bergantung kepada ruqyah, jika diberi kesembuhan oleh Allah, alhamdulillah. Tapi jika sebaliknya Allah tidak memberi kesembuhan, adakah kita nak membiarkan orang itu begitu sahaja sampaikan boleh menyebabkan kematian? Sudah pasti kita tidak mahu perkara tersebut berlaku dalam kehidupan. Jadi insya-Allah hadis ini mengajarkan kepada kita salah satu kelebihan ayat Al-Quran, iaitu Ummul Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Boleh kita amalkan untuk kita jadikan sebagai ruqyah jika sekiranya kita terkena sengatan binatang berbisa. Tapi dalam masa yang sama perlu juga kepada kita untuk kita berusaha, kita mengubati ataupun kita pergi ke hospital dan sebagainya. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, daripada kisah yang diceritakan kepada kita pada hari ini, bolehlah insya-Allah sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita, iaitu kita beramal dengan ayat Al-Quran yang diceritakan dalam hadis ini, iaitu Ummul Quran, iaitu surah Al-Fatihah, untuk dijadikan sebagai ruqyah ataupun sebagai penyembuh kepada penyakit yang terkena kepada kita. Tapi dalam masa yang sama perlu kepada kita untuk kita berusaha mengubati penyakit tersebut, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan bacaan kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Dan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, bolehlah sama-sama ikuti kami di YouTube channel Masjid Al-Muktafi Bilasyah, iaitu TV MAMBS, ataupun di Facebook page Masjid Al-Muktafi Bilasyah, ataupun di Instagram Masjid, iaitu mambs.kt. Dan untuk makluman para jemaah sekalian ataupun muslimin muslimat sekalian, pihak masjid sekarang ini dalam proses mengumpul dana ataupun dalam proses mencari sumbangan. Sebab sekarang ni pihak masjid memerlukan kepada sumbangan untuk kita membuat kuliah-kuliah online secara online. Sebab norma baru pada sekarang ini, dia memerlukan kepada masjid untuk berdakwah secara atas talian. Jadi insya-Allah untuk kita menampung kos-kos yang perlu ditanggung oleh pihak masjid, bolehlah sama-sama kita menyumbang ke tabung Masjid Al-Muktafi Bilasyah yang akan tertera selepas daripada video ini, insya-Allah. Sekadar itu sahaja untuk hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.